Okey, itu adalah tempat peninggalan tentera Jepun. Malam-malam yang tengah kawat kaki pun ada, yang tak ada kepala pun ada. Kalau bro nak tengok, pergilah sewa dekat chalet tersebut. Okey baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali semula ke channel Farhan Jamal. Okey baik, pada malam ini kita teruskan lagi video pada malam ini dengan membuat reaksi berkaitan dengan video yang baru saja FJ upload pada beberapa hari yang lepas, iaitu berkaitan dengan penelusuran di air terjun Bukit Hijau. Okey, sebenarnya sewaktu FJ pergi ke air terjun Bukit Hijau itu, waktu tu kami sebenarnya tak rancang lah. FJ bersama dengan Apek Kuban saja pada malam tersebut. Kami tak rancang untuk pergi ke kawasan air terjun Bukit Hijau itu, sebabnya kalau ikutkan plan asalnya mungkin sekadar sampai dekat kawasan air terjun Junjung dekat Gulim. Lepas tu FJ fikir mungkin FJ nak balik kot, lepas tu mungkin lepak sekejap dengan Apek Kuban, lepas tu FJ nak balik. Tetapi apabila sahaja selesai daripada membuat rakaman dekat air terjun Junjung dekat Gulim, dan memandangkan masa tu baru pukul dalam 12.30 macam tu, masa panjang lagi sebelum sampai ke waktu subuh. So Apek Kuban ajak FJ untuk menelusuri lah ke jalan menuju ke air terjun Bukit Hijau. Sebenarnya pada waktu malam tersebut bukanlah rancang pun untuk lalu dekat kawasan air terjun Bukit Hijau. Itu berlaku atas spontan saja, sebab Apek Kuban dia rasa macam tak puas malam tersebut, jalan sekejap saja. Jadi kita orang pun pergi menuju ke kawasan air terjun Bukit Hijau. Sebenarnya kawasan air terjun Bukit Hijau itu FJ sendiri tak tahu dan tak pernah dengar pun sebelum ini berkaitan dengan kawasan tersebut dan sebagainya. Tak buat research dan sebagainya, jadi tak tahu akan kisah yang berlaku dekat kawasan Bukit Hijau ke, tak tahu seram ke tidak ke, memang tak tahu. Cumanya apabila Apek Kuban ajak FJ pergi ke jalan tersebut, kita orang pergi dan kita orang membuat rakaman lah. So apabila selesai daripada membuat rakaman dan sebagainya, video ni sebenarnya telah pun dirakam beberapa bulan yang lepas. Jadinya apabila FJ simpan video ni baru dalam proses editing dan sebagainya, pada 2 minggu lepas FJ tengok ada orang review lah berkaitan dengan tempat kawasan Bukit Hijau ni, yang dikatakan dia mungkin kena scam lah dengan orang. Apabila sampai dekat kawasan resort tersebut, nampak resort tu macam dah ditinggalkan, tetapi lepas tu dia dah bayar dan sebagainya. Jadi dia buat dalam video tu, dia tanya lah sama ada betul ke resort tu macam tu ke apa kan. Dia cuma mungkin kena scam sajalah. Ianya bukanlah melibatkan gangguan ke apa ke, bukan. Tapi mungkin orang tersebut dia kena scam dengan orang lain, mungkin ambil duit dan sebagainya. Tapi kawasan tersebut adalah kawasan yang mungkin dah ditinggalkan, so tak ada apa misteri yang dekat situ. So FJ selitkan video tersebut pada video penelusuran FJ. Ini bererti video penelusuran FJ itu FJ rakam terlebih dahulu, barulah video yang orang pergi kata kena scam tu keluar. Okay, so tak ada apa sangat berkaitan dengan tempat tersebut. Jadi apabila FJ baca komen terhadap video tersebut, ada yang menyatakan kenapa Apek Kuban bawa dalam keadaan laju, macam rushing ketika masuk dalam kawasan air terjun tersebut. Jadi timbul persoalan tersebut yang menyatakan bahawa nampak macam tak puas hati lah. Apa benda yang FJ rakam tu macam kali ni punya episod macam orang tak puas hati. Satu, macam bawa laju dekat kawasan tersebut. Kemudian satu lagi, kamera jadi masalahan seperti korang nampak, kabur dan sebagainya. Jadi dekat sini FJ ingin minta maaf sebab itu adalah first time FJ guna kamera Olympus EM1X yang FJ beli. Lepas tu FJ tak tahu bahawa dia punya fokus dia bermasalah kalau rakam pada waktu malam. Kalau waktu siang okey je, tak ada masalah sangat pun. Tapi bila waktu malam kurang cahaya dan sebagainya, dia punya fokus tu memang tak bagus sangat lah. Memang out lah kan. Dia jadi out, dia jadi kabur dan sebagainya, dia jadi blur dan sebagainya. Jadi untuk memuaskan hati semua orang, sebenarnya FJ ada rakam 2 video pada ketika itu. Satu menggunakan kamera Sony, satu lagi menggunakan kamera Olympus tu. Jadi FJ sekarang ni tayangkan akan video rakaman daripada kamera Sony. Jom kita layan terlebih dahulu, okey? Tak bagar je tu buka. Ni ada bagar. Tak ada orang dekat. Hilang nak cakap mana-mana. Okay, ni kawasan hutan Ipoh ni, Bukit Hijau. Kat mana? Dekat mana dia? Ni ke? Kat dalam ni ke? Kat dalam, oh dia ada kereta. Ada kereta. Dekat tu ni. Ada kereta kan belakang ni. Nak balik kelas dia. Sekarang ada dekat atau saya kena halau? Dah boleh sembang.
kereta. Dia tahu ada orang ke tak Tengok macam tak ada orang. Tapi tinted gelap. Dia macam projek bergoyang. Jalan ni pusing. Ya kot. Tu ada lampu bawah dah. Tu ada lampu. Kau camping ke apa? Ada nampak lampu belah bawah air terjun ni. Toiletnya lampu. Dalam kamera tak pasti nampak ataupun tidak. Tak nampak. Tapi mata kami nampak ada lampu belah bawah. Ni tak menapi. Kau jalan rumah guard kot. Ni ada jalan lagi. Kereta rumah guard dalam dalam hutan. Rasa tempat ni macam besar kan? Parking banyak ke memang ramai orang pergi sini je. Hujung minggu mandi. Tempat kedai makan ni macam hidup ni. Nampak bukannya kedai makan tinggal lah. Okey, re. Ada lembu tu sana lembu. Lembu ke babi? Lembu. Ada lembu, sekumpulan lembu. Okey, sampai dah. Ni dia Bukit Hijau. Kami tak nak pergi. Dia first time. So, kita datang balik. Nak singgah agak tu. Tak ada orang sebab kereta dia punya divider ni apa dia punya apa? Side mirror. Ni apa benda yang lampu ni yang tinggal dia apa wiper pun dia naikkan ke atas. Rasa dia tinggal kereta. So ada naik ke atas. Kalau tak naik ke atas mungkin ada orang. Tapi jadah pom. Tapi tak tahu kan angkat tidur kan. Dia pun buat tak tahu. Okay, sekarang kita datang balik lah. Habis dah today. Ninja. Salah dari Hinjai. Okey baik, setelah melayan akan video tersebut, jadi korang nampak gambaran yang mungkin lebih jelas pada kamera yang FJ gunakan yang ini, iaitu kamera Sony berkaitan dengan ketika penelusuran dekat kawasan air terjun Bukit Hijau itu. Kemudian apabila FJ telah membuat rakaman dan sebagainya, persoalan yang timbul ialah orang tanya kenapa dekat kawasan tersebut Apik Kuban bawa laju. Sebenarnya FJ tak adalah rasa laju sangat. Waktu dalam kereta tu tak ada pun rasa macam rushing ke apa. Kita orang memang slow-slow jalan dekat kawasan tersebut. Cumanya apabila sampai dekat hadapan kawasan air terjun tersebut, memang ada pagar. Jadi bila kita orang sampai kat kawasan pagar tu, kebiasaan pengalaman kita orang, bila tempat yang ada pagar, kebiasaan tempat itu adalah tempat yang dijaga dan bukannya boleh sebarangan orang masuk. Jadi apabila kita orang sampai kat depan kawasan air terjun Bukit Hijau tu, FJ tengok tak adalah papan tanda yang dilarang masuk tanpa kebenaran ke apa, tak ada. Tapi cumanya pagar tu dibuka satu atau silap. Dia ada macam pagar tu besar, dia boleh lipat 4, tapi satu pintu tu dibuka. Jadi kita orang ambil keputusan memandangkan tak nampak signboard dilarang masuk dan sebagainya, dan tak ada orang jaga pada ketika itu, kita orang masuk lah atas kapasiti nak tengok juga keadaan dalam kawasan tersebut. Okey, tapi ikutkan FJ lah, kalau FJ punya pengalaman, kawasan-kawasan macam ni sebenarnya dilarang masuk bagi orang luar dan sebagainya. Kalau nak masuk juga mungkin buat rakaman pada waktu malam, firstly korang kena minta izin. So pada penelusuran ketika itu, apabila masuk dalam keadaan macam tu kan, FJ sebenarnya takut kalau mungkin ada guard dekat dalam kawasan tersebut, mungkin kita orang akan kena halau lah. Sebab kita orang masuk tanpa kebenaran, lepas tu masuk pun tiba-tiba dan sebagainya, tak beritahu dan sebagainya. Kalau memang betul ada guard, kemungkinan kita orang kena halau. So masa penelusuran dekat kawasan sekitar air terjun tu, FJ ambil keputusan macam lebih baik cepat-cepat lah kita orang keluar daripada jadi isu yang berbangkit kemudian hari. Macam itulah keadaan dia. Dan kita orang pun tak fikir nak rakam untuk lama-lama dekat kawasan tersebut, sebab kawasan tersebut pun ditutup pagar dan sebagainya kan. Kalau nak rakam dengan lebih teliti dan sebagainya, mungkin kena minta kebenaran untuk masuk kawasan tersebut pada waktu malam. Sebenarnya ada juga beberapa kes yang
YouTuber disaman oleh kawasan pemilik ataupun pemilik-pemilik resort dan sebagainya disebabkan kerana buat konten-konten seram tanpa kebenaran dan sebagainya. Sebenarnya boleh. Okay, sebab tu FJ tahu benda ni dan FJ cuba untuk elakkan daripada masuk satu kawasan tanpa kebenaran. Sebab tu FJ lebih suka kepada rakaman yang di jalan raya. Sebab di jalan raya tu semua orang boleh lalu, siapa-siapa pun boleh lalu lah. Okay, siapa-siapa nak lalu pun boleh, dan buat rakaman dia tak mengganggu orang punya kawasan sekitar dan sebagainya lah, kawasan awam, kawasan umum. Tapi kalau melibatkan kawasan yang resort dan sebagainya, sebenarnya pemilik resort dia boleh je nak saman orang yang buat video mungkin paranormal ke apa, sebab nanti dia akan buat lah atas alasan apabila video tu dikeluarkan diorang mengalami kerugian dan sebagainya, boleh saman sebenarnya. Sebab tu AJ memang elakkan untuk buat rakaman di tempat-tempat yang tak ada kebenaran lah. So kalau korang tengok paranormal lain yang buat dan sebagainya, AJ tak pastilah sama ada diorang ni pernah kena saman ke burger, tapi benda ni boleh berlaku. So kita elakkan dari sudut undang-undang tu. Okay, kemudian berkaitan dengan kawasan tersebut, okay, apabila FJ dah buat rakaman dan sebagainya, adalah kawan FJ dia kata, ni tadi lah, masuk pagi tadi FJ pergi kerja, kawan sekerja FJ dia kata, tempat tu yang kau pergi tu, aku tengok video baru kau, dia kata kan, memang kawasan tu memang kawasan yang keras, sebabnya ramai orang meninggal dunia dekat situ. So dikatakan kawasan tersebut kawasan yang keras lah. Sebenarnya FJ sendiri pun tak tahu kawasan tersebut adalah kawasan keras ke memang tak baca langsung dan tak tahu langsung kawasan orang lemas dan sebagainya. Memang tahu, FJ ingatkan itu adalah tempat yang ramai orang datang untuk mandi-mandi dan sebagainya, mungkin tak ada kes dan sebagainya. Tapi bila dia baca di ruangan komen dan sebagainya, memang ramai yang menyatakan bahawa kawasan tersebut banyak kejadian lemas yang melibatkan kematian dan sebagainya lah. Kemudian ada chalet dekat kawasan tersebut, tapi chalet tersebut telah pun ditinggalkan kerana mungkin mengalami kerugian dan juga adalah kisah yang gangguan dan sebagainya. Okey, cumanya dekat sini FJ ada satu perkara menarik yang untuk FJ kongsikan, di mana FJ jumpa komen ni berkaitan dengan kawasan tersebut lah, di kawasan air terjun Bukit Hijau itu, di mana dia bacakan saja akan dia punya komen. Ini dia komen dekat video yang viral yang kata dia pergi dekat kawasan chalet tersebut, dia dah bayar sebagainya, tiba-tiba kawasan chalet tersebut kawasan macam chalet tinggal. Dia komen dekat video tersebut. Okey, daripada Remy Sidik, kena getah lah sewa chalet kat situ. Dah berapa lama orang tak duduk dekat chalet tersebut. Aku orang kampung situ, aku tahulah, seram bos, banyak hantu. Dia buat simbol hantu kan. Kemudian Tok Singa pernah pergi sana, macam-macam ada, hati-hati bro, dia kata macam tu. Lepas tu di ruangan komen di bawah dia yang daripada Wan Ryu, dia kata hahaha, ramai dah yang duk cerita tentang latar Bukit Hijau ini berhantu. Hang cerita sikit hantu apa ada? Dia suruh yang tadi kawan tadi untuk ceritalah akan mungkin gangguan-gangguan yang ada. Sebab Remy Sidik ni dia mengaku dia orang kawasan kampung sekitar tersebut. Lepas tu dia kata, dia balas balik, dia kata dekat situ, okey, itu adalah tempat peninggalan tentera Jepun. Malam-malam yang tengah kawat kaki pun ada, yang tak ada kepala pun ada. Kalau bro nak tengok, pergilah sewa dekat chalet tersebut. Orang luar mati lemas pun dah berapa ramai yang dekat situ. Kemudian ada orang lain balas, dia kata nak tahu betul ada hantu ke tidak, bawa Oh ni kalau tak silap AJ, Sasuke Hikaru. Dia saja yang boleh nampak macam-macam. Lepas tu boleh tunggu dia kongsi pengalaman dia dekat sana nanti. Lepas tu Wan Ryu ni dia balas balik, dia kata aku biasa pergi dah dan aku tahu memang kawasan tersebut memang kawasan yang keras. Kemudian Remy Sidik balas, aku orang kampung situ bro, aku tahulah macam mana dia punya seram tu. Tak ada orang nak sewa chalet dekat situ, seram woi. Dia kata lagi kawasan tersebut adalah kawasan yang seram lah. Kemudian ada yang balas lagi, Samsul Rizal, dia kata betul kata Remy, chalet-chalet kat situ dah lama tutup. Kami orang sekitar sini tahulah. Cuba cari chalet nombor 16 dekat kawasan Bukit Hijau tu. Siapa-siapa yang nak buat uji nyali, silalah ke chalet tersebut. InsyaAllah tak ada apa-apa, cuma dia bergurau sikit-sikit saja. Yang ni dia komen, dia pun orang kampung tersebut. Dia kata kalau nak lagi keras, pergi dekat chalet nombor 16. Ni menyatakan macam tu lah. Kemudian Wan Ryu pun balas balik, dia kata chalet tu duduk dekat atas bukit sikit. Kawan aku pernah tidur kat situ, bangun pagi sedap-sedap dah ada dekat luar dari chalet, kena angkat. Dia heran siapa yang letak dia dekat kawasan luar, yang chalet 16 tadi lah. Kemudian Remy Sidik ni pun balas, kata betul-betul aku last pergi sana tahun 2008, dating masa zaman sekolah dulu. Time tu pun dah start tak ada orang nak sewa chalet dekat sana, dah berkurun tutup. Tapi macam manalah bro ni boleh pergi sewa
sewa chalet dekat situ pula. Heran aku, siapa yang pedajal dia nanya member mandi tak basah tidur tak lena lah dia. So komen yang berkaitan dengan mungkin seram lah dekat kawasan latar Bukit Hijau tersebut. Okey, lepas tu ada jugalah komen-komen yang berkaitan dengan daripada video orang yang kata dia dah bayar untuk chalet tersebut, kemudian dia pergi macam chalet berhantu dan sebagainya. Dia kata itu adalah sekadar konten dan sebagainya. Tu Allah Ta'ala alam, AJ tak tahu. Tetapi AJ semua tahu cerita-cerita ini selepas AJ tengok akan komen dekat yang video yang orang pergi tu. Kemudian apabila AJ tengok komen dekat video AJ yang terbaru ni pun, yang menyatakan lebih kurang samalah, kawasan tersebut adalah kawasan yang keras dan sebagainya. Cumanya pada ketika itu memang dalam video AJ yang AJ buat tu lah, Apek Kuban dia ajak pergi dekat pondok pengawal. Sebenarnya masa kita orang lalu dekat kawasan dalam air terjun tu, okay, kita orang ada nampak ada satu lampu mentol tak silap lah, macam warna oranye menyala dekat bahagian bawah kawasan bukit, dekat latar Bukit Hijau tu. Jadi FJ pun waktu tu tengok tak tahu benda tu apa, dan kita orang macam pelik lah, sedangkan kawasan dalam tu memang gelap apa semua, tiba-tiba ada lampu kan. Jadi waktu tu bersangka baik, kita orang mungkin fikir itu adalah kawasan rumah guard. Itu pada asalnya lah. So ada satu palang dekat situ, dia terbuka. Jadi dia mungkin jalan masuk dalam lagi dalam tu. Cumanya FJ fikir macam FJ cakap tadi lah, FJ tak suka kalau kawasan tersebut mungkin ada guard yang jaga, lepas tu kita orang masuk dalam keadaan terjah macam tu. Mungkin boleh lah kita orang minta izin dan sebagainya. Tapi kalau FJ sendiri lah, kalau FJ jaga satu tempat, tiba-tiba ada orang luar masuk tengah malam kan, maksudnya jadi tetamu tengah malam, FJ sendiri pun tak apa suka lah kalau FJ jadi pengawal keselamatan. FJ macam sama ada halau macam tu lah kan. So FJ tak nak ganggu kalau betul-betul ada guard dekat dalam kawasan tersebut. Lepas tu bila kita orang dah keluar daripada gate besar kawasan latar Bukit Hijau tu, Apek Kuban dia ada cakap kat FJ, dia kata ke FJ nak kita lalu dekat kawasan pengawal tu. So kita dah balik. Nak singgah kat guard tu. Tak ada orang sebab kereta dia punya divider ni apa, dia punya apa. So waktu tu AJ misunderstanding terhadap statement daripada Apek Kuban. AJ ingat dia nak pergi yang dekat kereta yang ada dekat apa, yang kita orang nampak kereta awal-awal kan. So selalunya memang kebiasaannya lah, ini pengalaman AJ lah, kebiasaannya kadang-kadang guard ni dia tidur dalam kereta, dia akan tidur dalam kereta dan sebagainya sampai pagi ikut dia lah kan. So AJ ingat Apek Kuban ni ajak AJ pergi dekat kawasan kereta yang kita orang jumpa tu. Itu pada AJ punya penilaian pada ketika itulah. Tapi apabila AJ edit balik video, AJ baru faham bahawa Apek Kuban sebenarnya dia ajak FJ pergi dekat yang kawasan yang lampu tadi, yang kita orang nampak lampu warna oranye. Tapi dalam kamera tak nampak sebab dia jauh, dia kecil, so kamera tak dapat nak zoom dekat situ. Rupanya Apek Kuban ajak pergi situ. Dia kata, dia statement dia kata jom ke FJ nak pergi kat kawasan rumah pengawal tu lah, nak pergi tengok-tengok dan sebagainya. Tapi apabila FJ tengok di ruangan komen, ada yang menyatakan bahawa lampu yang dipasang itu adalah kawasan yang ada hidroelektrik macam tu, sebab tu dia pasang lampu. So ini penjelasan yang bagus daripada orang yang menerangkan. Betul, ada juga AJ baca komen, AJ jumpa, dia kata kawasan tersebut adalah kawasan yang diwartakan untuk latihan ketenteraan. So ikutkan orang luar tak boleh masuk, sepatutnya ada guard yang jaga dekat kawasan pagar tu. Kalau orang luar nak masuk memang dia tak lagi. Jadi waktu malam tu AJ tak tahu kenapa tak ada guard dan sebagainya, kenapa pagar dia terbuka, kemudian palang yang nak masuk ke bawah itu pun terbuka. Adakah ada orang yang masuk? Kita orang sendiri pun tak sure, sebab masa kita orang masuk tu kita orang tak nampak lah ada orang ke apa. Cumanya kalau katakanlah tak ada orang yang jaga dan sebagainya, kenapa kawasan pagar depan yang besar tu dia terbuka dan ada palang yang nak masuk ke kawasan chalet tu pun dia terbuka? Kemungkinan lah, pada pandangan FJ lah, kemungkinan mungkin ada orang, sama ada mungkin tentera ke, ataupun pengawal keselamatan ke, ataupun orang pergi memancing ke, FJ tak pasti. Tapi IJ punya penilaian macam FJ cakap tadi lah, stick pada yang asal. Kalau kawasan tu memang ada guard dan sebagainya, FJ lebih suka untuk tak ganggu lah. Even memang boleh je kita orang nak sembang dengan guard kawasan tersebut kalau ada lah, tapi FJ lebih suka untuk tak mengganggu orang punya kawasan lah. Dulu ada juga kita orang nak pergi satu camp PLKN ni, waktu kita orang lalu Jalan Seram tu, Apek Kuban ajak lah, dia kata camp PLKN ni dah lama ditinggalkan. So kita orang masuk dalam, nak menuju ke dalam camp PLKN tu, sampai dekat depan kawasan camp PLKN tu, kita orang tengok ada guard yang jaga dekat kawasan dalam, nak masuk dalam camp PLKN yang dah lama ditinggalkan. Tiba ada guard, dia lepak 2-3 orang kan. So kita orang ambil keputusan untuk patah balik,
daripada masuk daripada kawasan tersebut. Tu kita orang punya prinsip, kalau boleh macam tak nak ganggu lah. So ramai yang mungkin kecewa sebab macam tak puas. Andai katalah korang tak puas tengok video dekat latar Bukit Hijau tu, ada orang suggest FJ untuk pergi ke kawasan Sedim. Dia kata kawasan Sedim seram. So sebenarnya lepas daripada kita orang buat rakaman dekat latar Bukit Hijau tu, kita orang terus pergi je nak lalu kawasan Sedim tu. Sampai kat kawasan Sedim tu, kita orang tengok ada kawasan air terjun. Kita orang terus pergi dekat kawasan air terjun Sedim, dan kita orang turun dekat kawasan air terjun tersebut pada waktu tengah malam. Sebab je tengok sesuai kat situ dia tak ada pagar dan sebagainya. So kita orang turun sampai kat jambatan dia, ada rakaman tu lah. So video selepas ini adalah video berkaitan dengan rakaman di air terjun Sedim. Okay. Kemudian kalau korang ada kisah seram lah yang berlaku dekat latar Bukit Hijau dan sebagainya, mungkin cerita yang real lah, je suka cerita yang real. Okay, korang boleh share dekat ruangan komen supaya nanti dia baca. Kalau kisah tu menarik, InsyaAllah dia akan upload di dalam video ni lah. So video pada malam ni santai saja. Nantikan video jalan seram di Sedim nanti. Dan kalau korang ada cerita, korang komen kat ruangan bawah. Dan jangan lupa like, share dan subscribe channel ni. Okay? Dan kita akan jumpa pada video yang seterusnya. Okay, Assalamualaikum, selamat malam dan jumpa lagi. Bye.